umum sahaja. Situasi tertentu ada juga benda yang dia tak guna, tapi dia nak guna untuk orang lain. Contoh haid, tuan-puan. Haid ini dia tak perlu, dia tidak ada haid, tapi kenapa wajib juga? Kerana dia nak guna ilmu untuk ajar isteri dia yang ada haid, nak ajar anak perempuan dia yang ada haid. Sebab tu dia wajib juga belajar bagi orang lelaki. Yang umum lah. Yang fardu ain ini maksudnya yang basic saja, bukan yang isu-isu yang rumit, isu-isu yang kompleks tu. Itu fardu kifayah. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bersalahan. Ni last sekali tu sebelum kita masuk tajuk baru. Malam ni fardu mandi. Jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu haid. Bukan darah nifas. Dah kita cerita tadi. Dan demikian lagi, sama juga hukumnya, sama-sama tu pada pihak bukan nifas. Darah yang keluar ia darah itu selepas daripada masa sebanyak-banyak nifas. 60 hari nifas, lebih 60 hari itu juga bukan nifas. Jika diselangi antara sebanyak-banyak nifas, jika menyelangi antara sebanyak-banyak darah nifas, dan darah itu oleh suci, diselangi oleh suci, jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid jua. Ni selepas, tak perlu nilai 15 hari, selepas nifas 60 hari. 60 hari ni tuan-puan, selepas 60 hari itu tak dikira darah nifas. Dan selan suci dia itu, kalaulah selepas 60 hari stop, datang balik, tak perlu kira stop tu nak cukup 15 hari, tak perlu. Asalkan lepas 60 hari datang darah, kena tengok cukup tak 24 jam untuk kira haid. Habis tuan-puan. Baik, kita masuk tajuk malam ni. Ada tu lagi. Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus dalam masa haid atau barang apa warna ada ia, maka iaitu haid sekaliannya. Okey, habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan, masuk tajuk malam ni tuan, iaitu kita nak bincang, tajuk dia ialah etika mandi. Syarat sah mandi. Syarat sah mandi kita dah bincang. Ada 12 syarat sah. Selepas syarat sah mandi, kita nak tahu pula cara kita nak mandi menurut syariat. Ini penting. Bagi kita mandi itu betul menurut syariat. Jangan mandi itu tak nama mandi menurut syariat. Kita panggil mandi jugalah. Mandi kita pun, sebab tu orang Melayu dia ada banyak mandi. Mandi kerbau, mandi juga. Dia kata apa ni mandi tak basah, mandi juga tak basah pun. Tapi dalam Islam, kalau tak basah tuan-puan tak nama mandi, tak boleh nama mandi. Sebab tu mandi sunnah, mandi wajib kena ikut peraturan mandi. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan. Ini tadi tanbih. Ini bertemu syahdan pula. Syahdan dengan tanbih sama. Tanbih bahasa Arab, syahdan bahasa Aceh. Syahdan ni tuan-puan, dia bahasa Aceh lama. Tanya orang Aceh hari ni dia tak tahu dah. Jangan tanya dia. Macam tanya orang Melayu lah. Tanya orang Melayu ni amah ataupun orang panggil saya. Orang Melayu tak tahu saya. Dia tahu saya tak sahaya. Bukan saya, S-A-Y-A tu dah moden dah. Asal dianya sahaya. Hak moden dah tu, saya tu, S-A-Y-A tu. Dulu S-A-H-A-Y-A, sahaya. Dimodernkan jadi saya. Saya ni maksud apa? Maksud kita, hamba. Saya ni hamba. Hamba Allah Ta'ala. Begitu juga syahdah ni bahasa Aceh. Apa maksud dia? Maksud dia peringatan. Penting. Dia nak cerita bahawa tajuk yang kita nak bincang ni, walaupun tajuk basic, tapi sangat penting. Kenapa? Kerana dia menentukan sah segala ibadat kita. Tu penting tu. Tu dia buat syahdam tu penting sangat. Kalau tak sah mandi tuan-puan, tak sah sembahyang dia. Tak sah mandi wajib, pegang Quran pun haram. Masuk masjid pun haram. Tawaf pun tak pakai. Haji dia pun tak terpakai.
sembahyang dia pun tak terpakai. Itu penting sangat. Dia memberi kesan yang sangat penting kepada seluruh ibadat dia. Tu. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Fardu ada dua. Jadi nak nama mandi kena cukup dua baru nama mandi. Tu. Bermula fardu mandi dua perkara. Fardu ni apa dia tuan? Fardu dengan mandi tu beza. Kita belajar biasa-biasa ni sama saja. Fardu mandi, fardu lain, mandi lain. Nak kena mana fardu, mana mandi. Barulah kita boleh buat mandi itu betul. Kenapa? Kerana kita bukan buat fardu saja. Kita cukupkan fardu sehingga nama mandi. Tu. Fardu ni tuan-puan sama dengan rukun lah. Kita selalu sebut fardu dengan rukun ni sama. Ada dua makna. Satu maknanya mala budda minhu, satu perkara yang mesti ada. Tak ada ni tak nama mandi. Tak ada benda ni tuan-puan tak boleh nama mandi. Benda yang mesti ada tu dia panggil makna rukun yang pertama. Makna yang kedua lagi mudah untuk kita faham. Ataupun makna yang kedua dipanggil apa? Juz'un min mahiyah. Satu juzub ataupun sebahagian daripada diri mandi. Dia bukan mandi, dia sebahagian daripada diri mandi. Nak nama mandi kena cukupkan segala juzub dia. Ada berapa juzub mandi? Dua saja. Maka cukup dua, kompletlah diri mandi. Kalau tak cukup juzuk ni tuan-puan, tak cukup, tak packagekan dia, tak nama mandi menurut syariat. Tu penting kita tahu mana mandi, mana juzuk. Mandi ni kena cukup dua juzuk baru nama mandi. Juzuk apa dia? Juzuk ni sebahagian daripada diri dia. Yang pertamanya juzuk dia, yang pertama apa dia? Tu kita nak bincang pertama. Yang pertama daripada dua. Baik. Sebelum yang pertama tuan-puan, settle makna dulu. Makna dah settle. Yang kata fardu dah settle apa dia fardu, apa dia mandi. Kenapa panggil fardu? Ni pun kita dah bahas sebelum daripada ni. Kita sebut secara langsung sekali lagi, tak detail. Ada nama rukun, ada nama fardu. Mudah saja beza dia. Kalau nama fardu, tak nama rukun, dia istilah saja beza. Makna sama, rukun pun kita panggil, fardu pun kita panggil. Tetapi di sini kenapa ulama tak pilih rukun, tapi ulama pilih fardu mandi, fardu wudu. Kenapa? Kerana kalau jenis sistem syariat yang tidak mewajibkan benda itu buat secara berturut-turut, tak dinamakan rukun, nama fardu. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh, kita proses untuk nak clearkan mandi, nak lengkapkan mandi, nak completekan mandi, tak perlu berturut-turut di antara juzuk pertama, juzuk kedua. Boleh stop, sambung besok, boleh. Maka kalaulah jenis tak wajib berturut-turut, dinamakan fardu, tak nama rukun. Kalau wajib berturut-turut, tak boleh stop, itu tak boleh nama fardu, kena nama rukun. Sebab tu solat tuan-puan, juzuk dia ada 13. Juzuk pertama dengan kedua nak complete 13 juzuk, kena berturut-turut, tak boleh stop walaupun sekejap. Contoh tuan-puan, rukun pertama, contoh kita qiyam. Qiyam, berdiri, nak sambung juzuk rokok, kena berterusan. Maksudnya kena berturut-turut, tak boleh stop walaupun seminit. Tak boleh sebelum rokok kita stop, sembang dulu, tak boleh. Kenapa? Memang sistemnya macam tu, peraturannya diperuntukkan, Allah Ta'ala tetapkan wajib berturut-turut. Kena rokok, Allahu Akbar, lepas rokok sami Allahu liman hamidah, juzuk seterusnya i'tidal, lepas i'tidal tak boleh nak sembang, kena terus sujud, dia wajib berturut-turut. Sebab tu nama rukun. Kalau nama fardu, kita dah cam, oh ini boleh tak wajib berturut-turut, hanya sunat berturut-turut. Contoh wuduk tuan-puan, sama dengan mandi. Contoh mandilah, wuduk dah kita dah selalu contoh. Mandi ni kita antara satu juzuk kita tak wajib berturut-turut. Basuhan ni tuan-puan,
mandi dikira satu anggota. Mandi ni tuan-puan dikira satu anggota. Kalau wudu 4 anggota. Muka 1, tangan 2, kepala 3, kaki 4. Anggota wajib. Jadi kita akan belajar detail akan datang. 4 anggota itu sunat berturut-turut. Dan 1 anggota juga sunat berturut-turut. Implement 1 anggota tuan-puan, satu-satu anggota ni kan kita basuh separuh. Sunat berturut-turut ketika kita praktis satu-satu anggota itu. Tetapi kalau mandi tuan-puan dikira satu anggota. Mula daripada hujung rambut sampai hujung kaki kira satu anggota. Satu anggota. Maka satu anggota ni implement dia tuan-puan sunat berturut-turut, bukan wajib. Kita basuh tuan-puan atas dulu, contoh basuh atas dulu. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Mana basuh dulu? Kepala dululah, contohlah. Kepala dulu mudah. Hak kena showernya air mudah, kena kepala dulu. Kena kepala saja kita niat, aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Separuh kepala tuan-puan dah terbasuh, dada ke bawah tak basuh lagi. Boleh tak kita nak stop? Dada ni setengah jam lagi baru masuk bilik air balik. Bini panggil ban. Duk tengah masak ni, boleh tak pergi kedai? Garan habis ni, aku duk mandi, berhentilah mandi. Orang tua ni marah pula bini, berhentilah mandi. Bukan payah pun, dia kata mandi berhenti, balik ni sambung balik mandi ni, hangit ni, ni tak boleh berhenti dia kata. Masak ni duk atas dapur tak boleh nak stop. Abang boleh stop, dia pun berhenti lah, baru separuh baru berhenti ambil kunci motor tuan-puan. Mandi wajib tak selesai lagi. Pergilah di kedai Aceh, beli santan ke, beli kari, beli apa ke, balik bagi kat bini, aku nak sambung mandi balik. Nak sambung mula balik, tak payahlah mula balik, sambung dada ke bawah. Kalau kita main sambung balik lah, confident. Niat baru tak pakai, niat baru tuan-puan, niat asal tadi jadi, renew tak terpakai. Niatlah berapa puluh pun dia tak kira hak berapa puluh tu, dia kira hak pertama tu sah dah. Macam kita akad nikah tuan-puan, tu imam tu kalau sah dah yang pertama, dia repeat balik tak dikira repeat tu, buat letih pengantin dia. Dikira hak pertama hak jadi tu. Walaupun kata saksi ni try test sekali lagi, bagi jelas. Amboi sedap nak test orang. Ada juga perangai saksi ni mengada-ngada. Dia kata tak apa, clear lah. Belakang tu tak dengar. Kenapa nak suruh dengar belakang? Dia dengar, Tok Imam dengar, Tok Wali dengar. Mengarut sungguh lah saksi ni. Bukan kita lah nak jadi saksi tu, metan-metan dapat RM60. Tok Imam pun luruh pergi bendul. Tok Imam pakai saksi. Sepatut Tok Imam tak perlu pakai saksi, walaupun memanglah saksi ni nak dipakai. Tok Imam dia tahu kalau sah tak perlu dengar saksi, kerana sah dah, suaranya jelas, imam dengar. Dia akad nikah tadi, cuma kata saksi nak bagi jelas lagi, nak bagi cum lagi, nak bagi di belakang dengar. Tu mengarut tu. Kita dengar apa, menyerap dengar tu. Kesian anak pengantin. Bayangkan kita duduk jadi pengantin, dia jadi saksi, sedap lah tukang suruh. Tu imam tu suruh jadi pengantin tuan-puan, dia pun belum tentu sekali tuan-puan. Walaupun dia akad orang sekali je. Dia akad mudah tuan-puan, nak akad orang, cuba tu imam akad dia, imam akad imam. Imam nikah, belum tentu sekali lafaz tuan-puan. Sebab kita ni interview apa pun sama je tuan-puan. Kita hak kena interview tu dia kacaunya. Tapi pen interview dia tak ada masalah apa. Habis. Jadi dia tuan-puan, kita boleh stop. Kita boleh stop. Sambung balik, sambung di mana? Sambung di dada ke bawah. Kenapa boleh stop? Kerana tak wajib berturut-turut. Itu poin dia. Apa hukum berturut-turut? Sunat. Kalau boleh bini panggil pun sekejap je lah, aku nak dapat pahala sunat, nak selesai dulu. Boleh, tak selesai pun tinggal tuan-puan, boleh. Tapi kita nak sunat, selesaikan dulu berturut-turut satu anggota tu. Mula daripada kepala sampai dada sampai kaki, berturut-turut. Tu dipanggil fardu. Habis. Fardu apa dia? Fardu mandi. Dan mandi ni tuan-tuan mudah saja. Mandi menurut syariat, kalau kita nak tahu pastikan makna mandi menurut syariat. Jadi makna mandi dia meliputi dua fardu ni. Apa dia mandi ni?
sayalalul ma fi jami'il badan, ataupun isalul ma fi jami'il badan, meratakan air pada seluruh anggota zahir badan. Dinamakan mandi dengan ada niat. Okey, tengok yang pertama. Rukun yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala. Yang pertamanya niat mengangkat hadas. Yang ada ia hadas padanya. Yang ada ia hadas padanya. Daripada bayan, hadas tu daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu. Yang kita bincang hadas besar, hadas kecil. Ini bincang hadas besar. Pertama kena niat. Niat apa? Mengangkat akan hadas yang ada ia hadas padanya. Pada hadas tu ataupun pada badan tu, nya tu nya badan. Yang ada ia hadas tu padanya, pada badan tu. Hadas mana? Daripada segala hadas yang tersebut. Sama ada hadas tu hadas besar ataupun hadas pertengahan, ataupun hadas hadas kecil kita tak bincanglah sebelum ni. Ini hadas besar dengan hadas pertengahan. Habis, itu yang pertama. Mana contoh niat? Atau ni bukan contoh lagi. Atau ni boleh niat juga dengan versi lain. Tadi mengangkat hadas. Ini atau niat mandi daripada hadas. Niat mandi. Mandi kerana mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas boleh, ataupun niat mandi hadas pun boleh, ataupun niat mandi wajib pun boleh. Niat mengangkat hadas besar boleh, niat mandi wajib pun boleh, niat mandi hadas pun boleh. Okey. Dan sunat berlafaz akan niat itu dengan lidah. Sunat berlafaz tuan-tuan, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, itu dapat pahala lah. Dapat pahala berlafaz. Mana contoh dia? Seperti kata orang yang berhadas tu, nawaitu rafa'al hadathi janabati awil haidi awin nifasi. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas janabah, umum, ataupun dia nak spesifik boleh. Aku sahaja aku mengangkat hadas haid, atau sahaja aku mengangkat hadas nifas boleh. Dia nak spesifik pun boleh nama hadas, ataupun umum, aku mengangkat hadas besar ataupun aku mengangkat hadas janabah. Ataupun contoh lain, nawaitul ghusla anil janabati wal haidi wan nifasi, ataupun aun nifasi. Artinya sahaja aku mandi daripada janabah. Tadi mengangkat hadas, ni mandi pula. Sahaja aku mandi daripada janabah, atau daripada haid, atau daripada nifas. Boleh mandi daripada janabah, mandi daripada haid, atau mandi daripada nifas. Yang ni paling umum tuan-tuan. Ni mudah. Nawaitu rafa'al hadasil akbari. Ni umum. Ini yang biasa kita buat tuan-tuan. Biasa kita buat sahaja aku mengangkat hadas besar. Ni mudah. Sahaja aku mengangkat hadas besar. Ini lafaz ni, sunat lafaz. Ada pun wajib dalam hatilah. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang besar, ataupun nawaitul ghuslal wajibah. Artinya sahaja aku mandi wajib. Boleh pilih mengangkat hadas besar ataupun boleh pilih mandi wajib. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badannya. Ni cara niat tuan-tuan. Okey, last sekali cara niat. Macam mana nak niat? Ada orang tak tahu etika niat ni tuan-tuan. Dia pergi hantar awal lagi. Air tak kena ni, dia dah niat awal. Air tu tak sah mandi dia. Kerana tak kena tempat niat. Dia terlintas awal.
Lintasan aku mengangkat hadas besar, air belum kena lagi, dah kena air, dah habis niat dah, niat tak terlintas pun, maka itu tidak sah. Kenapa? Kerana tempat niat dia itu ada muqaranah, ada tempat yang diperuntukkan niat. Bila nak niat? Ni. Dan niat itu nak niat itu bila? Maka wajib disertakan niat, dihadirkan niat yang tersebut itu. Niat sama ada nak mengangkat hadas besar ataupun niat pilih mandi wajib. Tu bila? Dengan membasuh ataupun terbasuh satu suku daripada badannya. Ada dua cara niat ni tuan-tuan. Cara yang pertama, ketika air kena sebahagian anggota kita, air kena di kepala ke, kena di dada ke, kena di mana saja, terus kita niat. Itu cara pertama. Di mana saja air kena sebahagian anggota badan kita, terus kita niat. Dan cara yang kedua, kalaulah masa air kena belum ada niat lagi, kita boleh niat juga selepas air dah kena dah di kepala, belum ada niat. Masa cawa tu duk kena di kepala ni tuan-tuan, tak niat lagi. Bila niatnya? Apabila mengalir air ataupun kena air di dada, kena air di bahu, kena air di tempat lain, boleh niat, boleh mula niat. Tapi kena ingat, tempat yang niat, tempat yang mula awal air kena yang belum ada niat, kita kena ratakan semula. Tempat dia mudah kunci ni tuan-tuan, apabila mula saja ada niat, maka ratakan, tak perlu berterusan niat. Mula saja tempat niat tu, kita boleh ratakan seluruh anggota badan kita. Tapi kalau kena tempat awal, air dah basuh separuh badan tapi niat belum ada, maka separuh badan tu yang mula-mula kena air, yang belum ada niat, kena ratakan semula. Itu cara yang simple tu Pak. Okey, habis. Itu maksud disertakan. Ada dua cara. Disertakan niat itu, bagi ada niat itu dengan membasuh, ini terbasuh satu suku daripada badan. Terbasuh satu suku daripada badan. Membasuh ni maksud apa? Maksud murad membasuh ni dia tidak syarat membasuh, tak syarat fi'lul fa'il. Dia asalkan terbasuh saja. Dia tak syarat perbuatan kita. Orang lain buat pun boleh, asalkan kita ada niat. Orang lain tolong spray kita niat boleh. Tak perlulah perbuatan kita. Tak disyaratkan kena perbuatan kita. Baik. Yang kedua tu tuan-tuan, rukun yang kedua, juzuk yang kedua, kita akan sambung bulan depan, akan datang minggu ke-3 ni. Sebab dia nak habis malam ni pun dia perlukan pendetailan juga. Kedua, meratakan air. Memang mudah meratakan air. Kita akan, sebab ni dia penting tuan-tuan. Kalau kita on juga malam ni, dia akan jadi tak berapa nak fokus sangat. Sebab dia penting. Dia yang mandi ni tuan-tuan, juzuk yang kedua penting. Juzuk pertama niat kita dah tahu, tapi juzuk yang kedua banyak yang termiss. Sebab ada orang dia tak tahu anggota zahir. Ratakan seluruh anggota zahir. Yang dia termiss di mana tuan-tuan? Ramai di kalangan kita, kalau dia tak betul intensif belajar tuan-tuan, dia tak akan faham anggota zahir itu. Anggota zahir, dia faham itu batin, sebenarnya zahir. Bukanlah dalam lubang telinga, lubang hidung. Tak perlulah kita mandi korek lubang hidung, tak. Korek lubang telinga. Zahir saja. Tapi ada tempat-tempat yang eksklusif yang selalu kita sebut. Halaqah dubur bagi lelaki,
perempuan pula farah dia, mana zahir farah perempuan. Kalau dia mandi berdiri perempuan, farah dia tempat mana yang perlu air masuk, tempat mana lubang dubur dia perlu air masuk. Kita bagi lelaki ni, kita perlu fokus pada exhaust kita saja. Yang tu saja yang kita kena jaga. Tapi perempuan dua, farah dia pun kena jaga, exhaust pun kena jaga. InsyaAllah minggu akan datang kita akan sambung. Baik, sedikit tuan-puan, saya nak respon berkaitan dengan soalan last sekali tuan-puan, habis dah kita punya perbincangan berkaitan dengan mandi dah habis. Respon berkaitan dengan hukum. Kita mengaji fiqh, hukum lah. Hukum memalu gendam di dalam surau dan juga masjid. Ni banyak disebut dalam kitab fiqh tuan-puan. Furu'ul Masail pada sebut, Kasful Lisan. Banyak kitab-kitab fiqh sebut. Hukum bermain muzik di dalam masjid. Kalau dalam kitab dia sebut umum lah masjid. Surau tu dia satu lain. Tapi kalau dalam majlis fatwa dia akan sebut dua lah, surau dan masjid. Jawab dia tuan-puan, hukum bermain alat muzik ataupun gendam di dalam masjid, hukumnya adalah haram. Tak dibenarkan bermain muzik, bermain gendam di dalam masjid. Kalau surau ni tuan-puan, di rumah kita di surau sama saja. Dia punya gendam dengan alat muzik yang tidak dibenarkan, tak boleh. Melainkan yang dibolehkan ialah satu yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i itu pun tidak ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i, iaitu kompan saja. Kompan boleh dimainkan dalam masjid, boleh dimainkan di mana saja, tidak ada khilaf. Yang ada khilaf ini ialah gendam. Ada orang main gendam tuan-puan dalam masjid, bukan kompan, gendam. Kan dia bawa dua. Dia bawa dua, satu dia bawa kompan, satu lagi gendam. Kan ada yang macam apa panggil tu, dia alat muzik dia kan banyak. Alat muzik dia banyak. Artis-artis ni tuan-puan kalau dia main di surau di masjid ni, bukan kompan saja. Banyak alat muzik dia. Dengan ceng-ceng, dengan dia punya paluan tu. Itu yang khilaf. Yang tidak ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i ialah kompan, tidak ada khilaf. Semua ulama mengatakan dibenarkan. Yang ada khilaf ialah gendam. Ada ulama mengatakan gendam yang khilaf di mana? Kalau gendam satu paluan, bukan dua. Bukan dua tempat palu tu, bukan kiri kanan, satu je. Ulama mengatakan kalau satu paluan itu dibenarkan macam kompan. Kalau dua tak dibenarkan. Itu dia khilaf tu. Gendam itu khilaf tuan-puan. Khilaf di mana? Ada ulama kata kalau satu boleh, kalau dua tak boleh. Kalau tempat saya, tempat tuan-puan mungkin tak ada. Tempat saya tu dia gendam silap tuan-puan. Dia ada dua gendam silap. Dia ada dua, palu kiri kanan. Itu khilaf. Mu'tamad mazhab Syafi'i tak boleh, dhaif kata boleh. Itu yang jadi khilaf itu. Tapi kalau muzik lain bukan gendam, mazhab Syafi'i tidak ada khilaf, semua tak boleh. Macam gitar, piano, muzik, alat muzik mazhab Syafi'i tak boleh. Melainkan mazhab lain. Orang duk main tu dia pakai mazhab lain lah. Mazhab Maliki boleh. Kita ni tuan-puan hantam je, tak tahu mazhab mana. Mazhab dia sendiri. Dia tengok boleh. Jadi tak timbul isu lah kalau kita buat Maulid Nabi hari tu tuan-puan, kita tak pakai muzik, kita pakai kompan. Kompan boleh. Mana dalil dia? Ketika mana Nabi tuan-puan sambut Nabi di Madinah, Nabi, ulama sahabat mengambil situasi ini. Nabi tak larang. Apabila seluruh penduduk Madinah ketika Nabi nak hijrah, buat dia seronok sambut Nabi, pakat beripun tunggu Nabi, tunggu unta Nabi jalan sampai berhenti di rumah sahabat tu. Buat dia paluan kompan. Tala'al badru alaina, sambil menyanyi, bernasyid, berqasidah tuan-puan, memuji Nabi. Tala'al badru alaina, muncul dah bulan purnama, timbul dah, datang dah bulan purnama di tempat kami. Dia tak guna Nabi, dia guna bulan purnama. Sambil memalu kompan, seronoknya dia. Menari pun ada, setengah sahabat kata menari pun ada. Seronok tak seronok. Sambil palu kompan, sambil menari lagu dia lah tuan-puan. Dan sambil berqasidah, sambil bernasyid.
Maka kita pun tirulah juga tuan-tuan, tiru benda yang baik, maka dapat pahala mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.